ilmuwan yang cukup hebat dalam pelbagai bidang seperti falsafah, sains, politik, agama, perubatan, dan lain-lain lagi. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan daripada para tokoh sarjana ilmuwan Islam adalah mereka tidak sekadar menguasai satu ilmu, tetapi menguasai pelbagai bidang ilmu yang lain. Ibnu Ash-Shatir merupakan antara seorang ilmuwan Islam dari Damsyik yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan astronomi moden. Bukan itu sahaja, kepakarannya juga dalam bidang matematik dan kejuruteraan. Mari kita ikuti jejak langkah Ibnu Ash-Shatir. Dalam bidang astronomi, nama Ibnu Ash-Shatir terpahat antara ilmuwan Islam dengan kelasnya yang tersendiri. Seantero dunia mengenali beliau dengan kehebatan ilmunya dalam bidang berkenaan. Nama lengkapnya Alauddin Ali bin Ibrahim bin Muhammad bin Hassan Al-Anshari Al-Muwaqid Al-Falaki Ad-Dimashqi. Gelaran yang diberi Ibnu Al-Shatir, tahun kelahiran 704 Hijrah bersamaan 1304 Masihi. Tempat lahir Damsyik, Syria, dan tahun kewafatan beliau pada 77 Hijrah bersamaan 1275 Masihi ketika beliau berusia 73 tahun. Kepakaran Ibnu Ash-Shati dalam bidang astronomi, matematik dan kejuruteraan. Mari kita menelusuri pendidikan Ibnu Ash-Shatir. Ibnu Al-Shatir pernah dipelihara bapa saudaranya seorang pengukir kayu. Selepas kematian bapanya ketika usia beliau 6 tahun, secara tidak langsung beliau turut menguasai ilmu kesenian ukiran. Bukan itu sahaja, kesenian ukiran gading oleh Ibnu Al-Shatir telah menarik minat golongan-golongan kaya untuk membelinya dengan harga yang mahal. Hasil daripada itu, beliau mampu mengembara ke beberapa negara lain seperti Syam, Mesir untuk memperdalami ilmu. Ibnu Ash-Shatir mempelajari ilmu astronomi dan matematik daripada seorang ahli astronomi Damaskus, Abu Hassan bin Husin bin Ibrahim bin Yusuf Al-Shati. Abu Hassan adalah sepupu daripada ayah Ibnu Ash-Shatir. Ibnu Ash-Shatir banyak mempelajari karya-karya asli astronomi seperti At-Tusi, Umar Al-Khayyam, Hassan bin Al-Haytham dan Kutubuddin Asy-Syairazi. Mari kita menelusuri kepakaran Ibnu Ash-Shatir. Beliau membuat pembetulan terhadap teori Claudius Ptolemus atau dikenali teori Ptolemy yang mengatakan bahawa bumi adalah pusat peredaran planet serta bintang yang ada di langit secara teratur. Hasil pengamatan terhadap planet luar seperti Marikh, Mushtari dan Zuhal, beliau berjaya menemukan bukti bahawa bumi bukan pusat peredaran. Sebaliknya, semua planet mengelilingi matahari. Dan dalam bidang matematik, Ash-Shatir memperkenalkan epicycle yang rumit, iaitu sistem lingkaran dalam lingkaran. Beliau juga menjelaskan teori planet, iaitu planet mengelilingi matahari, dan beliau juga menjelaskan teori heliocentrism, iaitu matahari sebagai pusat sistem suria. Dalam penguasaan ilmu astronomi, kejuruteraan dan matematik yang bukan sahaja teori semata-mata, Ibnu Ash-Shatir telah berjaya membuat beberapa penciptaan alat seperti astrolabe, al-basit, kompas dan instrumen universal.
Astrolabe iaitu instrumen astronomi zaman dahulu yang digunakan oleh astronomi, pelayar dan astrologi pada era klasik. Astrolabe banyak digunakan untuk menentukan lokasi dan menyelidik posisi matahari, bulan, planet dan bintang, menentukan waktu lokal dengan mengetahui letak bujur, letak lintang serta triangulasi. Pada era Islam abad pertengahan, astrolab terutamanya digunakan untuk mempelajari astronomi, navigasi, penentu waktu solat serta menentukan arah kiblat. Ciri-ciri astrolab itu berbentuk cakra yang diperbuat daripada kayu ataupun logam. Pada bahagian tepi alat itu terdapat ukuran darjah, manakala di tengahnya pula ada jarum petunjuk yang boleh bergerak. Al-Basit atau dikenali sebagai jam matahari, alat untuk mengetahui waktu solat. Jam yang dibuat oleh Ibnu Asyatir itu masih tergolong jam matahari kuno yang didasarkan pada garis jam lurus. Ibnu Asyatir membahagi waktu dalam sehari dengan 12 jam. Pada musim dingin waktu pendek, sedangkan pada musim panas waktu lebih panjang. Jam mataharinya itu merupakan pola aksis yang paling tua yang masih wujud hingga kini. Ia dianggap sebagai pencapaian tertinggi bagi penciptaan jam matahari. Dan jam matahari yang dicipta oleh Ibnu Asyatir telah diletakkan di menara azan Masjid Umawi di Damsyik. Kompas antara alat penciptaan Ibnu Asyatir, iaitu sebuah perangkat pengatur waktu yang menggabungkan jam matahari dan kompas magnet. Instrumen universal. Penemuan Asyatir ini kemudian dikembangkan oleh astronomi di zaman Kesultanan Uthmaniyah, iaitu Taqi al-Din. Instrumen itu digunakan di Observatorium Ad-Din Istanbul. Ini adalah model planet hasil idea Ibnu Asyatir yang sebelum ini pernah dipinggirkan walaupun beliau individu terawal yang mencetuskannya. Dan ini adalah observatorium di dunia Islam yang mana ianya menempatkan alat-alat peralatan yang dicipta oleh Ibnu Asyatir dan para sarjana ilmuwan Islam yang lain. Di sini juga tempat di mana penyimpanan alat-alat yang berkaitan dengan astronomi, dan di sini jugalah tempat sarjana-sarjana Islam menyelidik, menelaah, membuat kajian. Di sini juga terdapat perpustakaan dan juga tempat tinggal staf. Penemuan Ibnu Asyatir sebenarnya telah menjadi pelbagai sumber inspirasi. Antaranya ialah idea Ibnu Asyatir tentang planet bumi mengelilingi matahari telah menginspirasi Copernicus. Akibatnya Copernicus iaitu seorang tokoh ilmuwan astronomi dimusuhi gereja dan dianggap pengikut iblis. Demikian juga Galileo yang merupakan pengikut Copernicus secara rasmi dipinggirkan oleh gereja Katolik dan dipaksa untuk bertaubat, namun dia menolak. Ibnu Asyatir menjelaskan instrumen astronomi yang lain dikenali juga sebagai instrumen universal. Penemuan Asyatir ini kemudian dikembangkan oleh seorang astronomi di zaman Kesultanan Uthmaniyah, iaitu Taqi ad-Din. Dan seterusnya penemuan Ibnu Asyatir ini telah dijelaskan oleh David A. King dalam bukunya bertajuk The Astronomy of the Mamluks, menerangkan bahawa Ibnu Asyatir menemukan jam astrolabe pertama di permulaan abad ke-14 Masihi. Gelaran lain Ibnu Asyatir juga dikenali sebagai Al-Mutta'am Al-Falaki kerana pada masa mudanya beliau menghasilkan seni ukiran menggunakan gading. Dan gelaran lain juga untuk Ibnu Asyatir adalah Muwaqit.
Berkat penemuan jam matahari itu, beliau dikenali sebagai muwakil, iaitu pengatur waktu ibadah yang mana kemudiannya jam itu telah diletakkan di menara azan Masjid Umawi di Damsyik, Syria. Hasil mengarang Ibnu Asyakir, beliau telah mengarang 30 judul buku. Bagaimanapun kebanyakan hasil karya tokoh ilmuwan yang dikagumi itu didapati hilang. Antara karya agung Ibnu Asyakir adalah Risalah fi Talik Urjuzah fi Al-Kawakib, Risalah an Sun Al-Ustulab, Kitab Al-Muktasar fi Sun Al-Ustulab dan Risalah fi Usul Im Al-Ustulab, Al-Jabar wal Al-Mukabalah, An-Nafu Al-Am fil Al-Amal bi Ar-Rubi At-Talam limu limuakid Al-Islam. Tamadun Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat di peradaban dunia. Sebagai contoh, dari segi ilmu, tamadun Islam telah mendirikan sekolah, pusat kajian, perpustakaan. Manakala dari segi ekonomi, tamadun Islam telah memperkenalkan Baitumal. Dari segi politik, terdapat sumbangan seperti sistem pemerintahan pada kerajaan Abbasiyah dan Khulafa ar-Rasyidin. Secara intiharnya, sumbangan yang paling memberi kesan kepada saya ialah dalam bidang keilmuan. Ilmu pengetahuan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Ilmu menjadi obor dalam menerangi kehidupan manusia. Tanpa ilmu, manusia senang ditipu dan dipesongkan dalam kehidupan mereka.